Guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Apa Cerita Esok. So, ini adalah episod yang pertama, episod podcast yang kita akan membincangkan tentang filem, muzik dan sebagainya. Jadi, apa kelainan podcast ni dengan podcast-podcast yang lain? Jadi, podcast yang ini kita datangkan orang industri dengan orang yang bukan di dalam industri. Jadi, pada hari ini kita akan membincangkan tentang filem-filem tempatan. Apa yang korang nak tahu pasal filem tempatan? Okey, sebelum tu saya nak memperkenalkan siapa saya ni. Okey, jadi saya Jijul Hakim selaku moderator ataupun host di podcast pada hari ini. So, okey, bersama dengan saya ni tetamu yang saya rasa sangat special dan besar bagi saya untuk kenal dengan beliau. Dialah merupakan CEO dekat Persatuan Penerbitan Filem Malaysia. Dia juga terlibat dalam industri perfilman. Dia juga telah menerbit satu buah filem iaitu Seram Sejuk pada tahun 2012. So siapa guys? Memperkenalkan Encik Zahrin Haji Aris. Ya. Assalamualaikum Encik. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sihat ke? Alhamdulillah. Muka tersenyum je kan? Baru Pelan Raya ni kan? Yalah. Lepas raya kan. Okey, panel yang kedua ni kita terbangkan dia daripada Pulau Pinang. Siapa dia? Okey. Yang ini kita kena memperkenalkan dia sendirilah biar dia bercakap. Macam tu. So panel yang kedua siapa? Okay, hai. Assalamualaikum semua. Nama saya Mazrul Hakim. You guys can panggil Hakim je. And saya ni bukan orang industri. But saya ni memang peminat tegar lah dalam filem tempatan memang ni. Minat lah. Ya, saya memang minat. Daripada dari segi parodi, sedih, seram, semualah saya minat. Semua filem lokal semua lah. Semua jenis genre saya minat. Okey, so hari ni kita nak bincangkan tentang filem yang bakal ditayangkan di Pawagam iaitu Blood Brothers. Aku tak boleh biarkan satu kapal tenggelam disebabkan dia. Di kalangan budak-budak datuk sekarang ni rupanya ada pembelot. Kita cari pengkhianat bangsat tu malam ni juga. Cari pengkhianat ni sampai dapat. Aku percayakan kau. Aku bagi segala-galanya. Aku pun samalah siap. So Blood Brothers ni difahamkan mereka ni kira macam hubungan adik-beradik tapi yang bukan satu darah. Betul ke Cik Zahrin? Dia basically Blood Brothers Baranaga ni dia sebuah filem action. Oh, filem action. Filem action. Yang mana dia brotherhood lah. Brotherhood. Di antara brotherhood tu memperjuangkan lah nasib-nasib dia sendiri kan. Dan penurunan tahta dan ada konflik dan sebagainya lah. Satu filem aksi yang hebat lah pada saya kan. Yang saya pun baru semalam saya pergi tengok tayangan perdana dia. Dan dalam tempoh durasi 2 jam lebih sikit lah saya ingat. 2 jam 10 minit lah tak silap saya kan. Kalau 2 jam 10 minit. So memang saya tak nampak dalam hall tu. Dalam tempoh masa 2 jam tu ada yang keluar pergi toilet pun. Uish, sampai macam tu kan. Saya notice on that. Dia biasanya kalau tengok filem ni yang mana yang rasa-rasa ada macam dah tak seronok apa semua, dia dah mulalah tengok handphone. Dan dia dah start dah start boring kan. Dah start boring apa semua kan. Tapi ikut yang saya tengok yang semalam memang tak ada seorang pun keluar daripada hall tu. Seorang pun tak ada. Seorang pun tak ada keluar dan semua tunggu sampai habis. Punyalah nak menantikan sampai ujung tu. Itu yang memang saya notice on that lah. So memang filem ni memang bagus. Dan apa yang saya dipahamkan semalam dia ada snack preview. Bermula daripada pukul 6. Start pada pukul 6 hingga lewat malam. Telah mencecah kutipan almost 1 juta. 1 juta dalam satu malam dalam satu malam.
Dan hari ni juga ada sneak preview Hari ni? dan booking awal, advance booking apa semua. Expectation mungkin lah kan, paling kurang pun dalam kutipan 1.5 juta lah. Hari boleh tahan dalam besar juga tu. Ini salah satu filem yang bagus lah. Boleh diangkat lah kan. Boleh diangkat lah. Ini karya-karya yang terbaik lah untuk filem antara tempatan filem lah. yang terbaik lah. Yes, Faham. that's right. So Hakim, apa pandangan Hakim lepas melihat ataupun menonton tayangan perdana filem Blood Brothers? Okay, honestly, mula-mula saya like macam tak ada expectation tinggi lah. Ingat lah macam klise punya action movie like tembak-menembak, like kind like that lah. Lepas tu, after saya dah tengok dia, macam wow. Macam Tuan Zahrin cakap tadi, tak ada seorang pun yang pergi tandas atau main handphone ke bowling ke apa. Yes, saya one of them. Ya, saya sangat fokus dan saya wow lah. Saya Maksudnya penonton tu menunggulah kan. ya, memang macam tu. Faham. Dia in term of dia mana koreograf dia pun sangat menarik. Kalau kita tengok dia punya koreograf dia tu dah sama standard macam filem Hong Kong. Betul. Ataupun filem Hollywood. Uish. So pasal sebelum-sebelum ni ada lah, bukan tak ada filem-filem masih yang mempunyai koreografi yang baik juga kan. Tapi yang kali ni dia punya tahap penambahbaikan tu lebih daripada apa yang ada. Okey. So jadi kalau kita tengok daripada segi filem ni, daripada jalan penceritaan dia bagus. Lepas tu daripada segi dia punya sinematografi dia pun bagus. Daripada dia punya cast kan. Cast yang bukan calang-calang cast kan, mantap-mantap betul. semua dia punya cast kan. Syafiq Kala, Syukri Shanaz, Syukri Yahya lah dan betul. Amelia Anderson lah kan. So jadi cast-cast ni memang grade A lah. Ya. Grade A kan. Memang penonton nak tengok. Memang penonton nak tengok. So daripada segi dia punya plot, perjalanan dan cerita dan sebagainya memang menarik. Kalau kita tengok sebelum tayangan perdana semalam pun, apabila dia punya trailer release pun dah mendapat sambutan. Dah dapat vibe tu. Dah dapat vibe. So vibe yang macam ni yang kita jangka kan. Terutamanya apabila dapat penerimaan daripada penonton kan, dan kita dah boleh agak. Filem ni adalah salah satu filem yang akan mempunyai kutipan box office yang besar lah, yang menarik lah. So tadi kan Cik Zahri ada cerita macam filem ni macam ada kelainan tu kan. So apa kelainan yang Cik Zahri nampak sendiri daripada orang industri, maksudnya tentang filem ni? Sebenarnya saya lebih menitik beratkan daripada segi perjalanan cerita. Ini plot dah. Dia satu cerita ni dia mesti ada jiwa. So kalau satu cerita ni tidak ada jiwa dan tidak mendapat tempat di hati penonton, tak ada guna lah. So tak guna lah. Betul. Kan? Dia yang paling penting ni apabila penonton nak pergi ke pawagam ni, nak nonton satu filem ni, sudah tentunya dia inginkan satu hiburan. Hiburan tu tidak semestinya hanya komedi saja. Hiburan kagum dengan aksi. Betul. Ataupun hiburan yang membuat dia betul-betul rasa sedih kan. Betul, main emosi main emosi sampai menangis-nangis sampai semua kan. Dan selepas tu baru dia akan memberitahu kepada penonton-penonton lain, terutamanya sekarang ni dalam media sosial kan. So dia akan tulis lah benda ni menarik lah, baik lah semua. Ini akan menarik, lebih ramai penonton akan pergi ke pawagam. So dia lagi sedih, dia lagi ramai orang akan pergi tengok. Kalau dia lagi aksi, lagi ramai penonton akan pergi tengok. Yelah, dia kiranya macam kalau filem ni tak ada jantung emosi tu tak kena lah kan. Tak kena. Betul. Dia tak jadi. So faham. jadi dia tertakluk juga kan, merujuk kepada siapa director dia. Oh, okey. Kan director dia masing-masing dia ada dia punya kelebihan masing-masing kan. So saya tengok cerita Syafiq Kal ni. So ni satu kombinasi pengarahan yang baik. So director ni dia boleh menceritakan sebuah karya tu dengan baik. So jadi penonton boleh terima dengan baik. So jadi apabila semuanya yang baik-baik, dia tak ada erti kata lah, filem ni akan mendapat kutipan lebih daripada 30 juta. Memang dah macam dah dapat jangka lah kan. Dapat jangka, kita dah boleh dapat rasakan lah. Lagi dengan beberapa partners penerbit-penerbit yang berkongsi dekat dalam macam ni. Tak silap saya Scope Production, dan dia ada Mida Prima, lepas tu dia DIU Pictures, dan dia ada Comet, dan ada satu lagi company saya tak perasan. Tapi ini satu
combination syarikat-syarikat yang bagus, yang dia bekerjasama kan. Dan sudah pastinya saya yakin filem ni akan dapat kutipan box office yang sangat menarik. Faham. Okay, macam Hakim sendiri, apa emosi ataupun macam like babak-babak yang menyentuh hati Hakim? Ada ke? Saya pun tak nak lah Kita tak nak leadkan. Tak jadi spoiler. Kita tak boleh jadi spoiler. Saya ni orang yang susah nak menangis, susah nak menyentuh hati. Tapi ada satu scene tu, ya Allah, dia memang bawa saya ke sana lah. Oh, maksudnya Saya dia memang relate berlinang dengan lah. Hakim lah. Dia relate tapi macam tu lah, relate tapi saya boleh merasa perasaan tu. Kalau kita tengok macam movie ni sendiri kan, pandangan Cik Zarin kan, penting ke cinematografi dengan ataupun macam like sound design dalam movie ni sendiri, dalam pembikinan filem ni? Okay. Itu sebenarnya salah satu elemen yang penting dalam pembikinan filem cerita, terutamanya sinematografi yang baik. Kita ni manusia kan, kita selalunya suka melihat benda yang cantik-cantik, elok-elok, indah-indah, dan colourful dan sebagainya. So jadi itu penerimaan daripada mata kita kan, dan terus ke otak kita lah. Dan tambah juga dengan suntingan yang baik, bunyi audio yang baik dan sebagainya. Itu sebenarnya impact, effect. Terutamanya apabila penonton ni pergi kenapa nak pergi tengok wayang? Kenapa tak boleh tengok kat rumah je? Kan? Sebab apa, bila tengok wayang tu dia ada Dolby Atmos. So jadi kita dapat feel dengan dia punya bunyi sound dia dan sebagainya. Effect dia semua kita rasa seperti kita dalam keadaan situasi kat situ. Ini yang paling penting, mainan-mainan macam ni yang perlu ada lah. Kalau benda tu bunyi flat saja, gambar pun tak cantik, kita tengok pun boring lah. Betul kan? So jadi benda-benda tu kita suka tengok benda yang elok. Dan lagipun sebagai penonton ni bayar tau, bukan free. Betul. So kita bayar duit, kita nak tengok benda-benda yang elok. Kan? Dan lagi-lagi zaman sekarang ni, dia punya kompetitor kita ni bukan hanya setakat filem-filem tempatan yang lain. Kita compete dengan filem-filem international. Oh, okey. So jadi kita mesti ada satu tahap, filem Malaysia ni mesti ada satu tahap yang lebih tinggi. Kan? Compete kita lawan dengan filem Hollywood, kita lawan dengan filem Indonesia, dan lawan dengan filem-filem siapa saja yang berani masuk Malaysia. So inilah salah satu Blood Brothers ni, adalah satu filem yang boleh lawan semua filem. Maksudnya boleh tembus pasal. Boleh tembus. Saya tak ada rasa, tak ada masalah untuk, tak ada ragu-ragu lah. Tak ada ragu-ragu lah. Ini confirm. Okay, kalau macam tadi kan Cik Zarin sendiri cerita pasal kelebihan, macam ada tak Cik Zarin pandang mungkin ada kekurangan sikit daripada movie ni sendiri? Kekurangan ke ataupun macam lah, benda ni tak payah kot ada macam tu. Mungkin daripada pandangan industri, orang industri. Daripada segi kekurangan tu, setiap filem mesti ada kelebihan, mesti ada kekurangan. Betul. Kan? Sebab dalam dunia kita nobody perfect. Betul. Ya. So jadi daripada segi penonton, ada penonton yang suka filem aksi. Okay. So jadi kalau kita tengok filem Blood Brothers ni, Baranaga, daripada peringkat awal hingga ke akhir ni, dia menjamukan kepada penonton, mensajikan kepada penonton ni banyak scene-scene aksi. Tapi ada separuh kadang-kadang dia kurang sikit, kan? Yang mana yang jiwa lembut sikit apa semua kan. So jadi dia kurang lah sikit. Dia suka yang macam cinta-cinta kan. So jadi dia kurang lah sikit, romantik kan. So ini asyik bergaduh je kan. Ada separuh tu tengok, pening ni asyik bergaduh je kan. Tapi macam saya boleh terima. Saya tengok, saya cakap benda tu tak membosankan pada saya. Lagi-lagi dia punya koreograf tu cantik. Kan. So jadi pada saya orang kata tak tidur lah. Tapi tak ada kesemua penonton boleh terima filem aksi. Dalam masa yang sama dia juga ada drama. Kan? So ada kesedihan kat situ. Tapi daripada segi cinta-cinta yang macam bersemut ni tak ada lah. Takkan macam apa ni, bodyguard cinta bersemut lah kan, tak ada lah. Macam tu kan, Blood Brother kan. Benda-benda macam tu. Faham. So kalau macam saya lah kan, pandangan orang biasa kan, kita tengok asal cerita action je kena gaduh-gaduh. Memang like benda tu memang kena ada ke, ataupun like tak ada cara lain ke untuk nak naikkan filem action macam tu? Dia ada banyak cara. Tapi ikut genre filem ni, oleh kerana dia Blood Brothers, so dia menjaga dia punya kumpulan dia sendiri lah, dia sendiri lah.
So jadi apa cara yang dia nak jaga kan, selain daripada dia protect family dia lah sendiri. So kenalah bila protect tu ada orang nak serang mesti ada lawan kan. Takkan nak cakap janganlah. Janganlah macam tu kan. So mesti ada fighting scene sikit. Betul. So basically Blood Brothers dia kenalah tepatlah pada genre dia. Saya pandang nama nama tu Blood Brothers. Okey, mungkin kita tahu Blood Brothers yang kita selalu guna ni adik-beradik kan. Tapi bila saya dah tengok dekat Blood Brothers tu sendiri, dia menceritakan tentang adik-beradik tapi yang lain keluarga. Betul. Lain keluarga. Tapi diorang dibesarkan dengan kisah-kisah yang mungkin yang itu kutip hutang, yang ni dipukul, yang itu di ini kan. Mungkin Hakim boleh ceritakan kenapa Hakim rasa benda tu tadi. Hakim ada cerita pasal emosi kan. Mungkin Hakim boleh ceritakan apa yang kaitkan dengan diri Hakim sendiri. Nak kaitkan dengan diri saya rasa tak ada apa kaitan kot. Tapi saya memang menjiwai lah like setiap scene, setiap mood dalam setiap scene tu. So saya sangat menjiwai. Saya rasa semua setiap skrip ataupun dialog yang dikeluarkan tu, kata-kata tu. Dia kalau kita tengok semangat setia kawan macam Hakim cakap tadi, semangat setia kawan tu penting. Betul. Dalam Blood Brothers ni dia tekan dengan semangat setia kawan. Tapi kita kena ingat juga dalam semangat setia kawan ni tidak ada kemungkinan ada kawan yang akan membelakangi kita, akan menikam kita. Betul. Dalam diam. So kita tak tahu pasal hati lain kan. Yalah. So ini yang ditujukan oleh Blood Brothers. Kalau kita tengok ada scene yang mana Syafiqal kan. Syafiqal dia dituduh. Dituduh kerana membunuh seseorang kan. So jadi padahal sebelum tu dia ada kawan rapat ni baik ni kan. Tapi oleh kerana ada yang betray, ada yang tak puas hati apa semua kan. Sama juga, itu lumrah dunia. Betul. Ada yang tak semua orang akan berpuas hati dengan apa yang kita buat. Betul. Termasuk juga dalam filem. Betul. Tak semua orang akan suka apa filem yang kita buat kan, tak semua. Kan jiwa lain-lain kan. So ini ditekankan dalam karya ni. Mungkin Cik Zarin boleh kongsikan kat penonton kita kan, untuk pembikinan filem ni kan, secara rough, secara kasarnya, kenapa kos nak buat filem je kena main juta-juta? Kenapa tak kos yang rendah? Ataupun mungkin Cik Zarin ada jawapan sendiri? Kos ni memang satu peranan yang satu perkara yang penting lah. Kan? Kalau bajet dia lebih besar lagi, pelbagai kreativiti yang dia boleh buat. Okey. Contoh macam filem Blood Brothers ni, kalau tak silap saya dia membelanjakan lebih kurang dalam 7 juta. 7 juta kan. So jadi kalau nak bezakan bajet yang dia ada 7 juta dengan orang lain, penerbit lain yang ada bajet 500,000, definitely lah 7 juta ni lebih baik. Kan? So dia boleh spend more, dia boleh buat letup sana, letup sini. You tengok je lah berapa banyak kereta dah diletup kan. Betul. Saya notice banyak sangat. Dan banyak sangat. Dan lepas tu pula berapa banyak pula dia punya locations yang baik-baik, yang cantik-cantik kan. Betul. So benda-benda macam tu, itu semua memerlukan kewangan yang besar. So kalau dia tak ada, hanya bajet ciput saja, dia ada sikit je 500,000, dia nak pergi kat mana? Tak ada rasa lah. Tak ada rasa lah. Paling-paling kuat dia boleh shooting kat tengah-tengah jalan kan. Macam mana dia nak sekolah? Nak studio, lepas tu dia nak suntingan yang bagus, ada green screen lagi, effect lagi dan sebagainya. Itu semua kos. So jadi dia kena ada bajet. Dalam filem Malaysia ni sekarang ni dah tak boleh bajet rendah-rendah lagi dah. Ya, betul. Semua kena grade A punya filem. Sebab apa? Kita kena ingat, kita bertanding apabila ditayangkan di program, kita bertanding dengan filem international. Ya, macam kita bukan bertanding dengan filem-filem kita sendiri. Dengan filem international. Ya, tu. Lagi lambakan filem daripada Indonesia masuk Malaysia, lambakan daripada filem luar Hollywood masuk Malaysia. So kita kena ada satu standard yang tinggi. Baru kita boleh dapat kutipan yang bagus. Mungkin Cik Zarin ke ataupun Hakim ada karakter yang bukanlah nak cakap favourite, tapi mungkin sebelum ni kita nampak dia berlakon lain, tapi dalam Brothers dia cakap lain pula. Macam tu. Saya daripada dia punya cast yang ramai-ramai tu, saya lebih suka tengok siapa? Syukri Raya. Syukri Raya. Siapa saya biasa tengok Shahnaz. Saya biasa tengok Syafiqal. Kan. Syukri Raya ni kali ni saya tengok ada lain sikit lah.
Maksud kelainan Cik Zari? Kelainan daripada segi dia punya karakter yang dia bawa kan, lontaran dia apa semua kan. Saya tak sangka dia boleh bawa macam tu lah kan. Betul. Saya tengok, weh dahsyat dia ni kan. Betul. Kan. Ya, kita nampak dia dekat skrin drama, Drama dia apa semua sweet kan. kan. So saya yakin lah ramai yang awek-awek tu suka scene masa dia buka baju tu kan. Nampak tattoo belakang kan. Ya tu. Kan. Dia menarik. Sebab apa bila saya tengok tu ada yang berjerit, tengok ni ramai yang suka ni kan. Kita lelaki biasa je lah kan. Tapi yang perempuan kalau dah berjerit kan. Ya tu. Jadilah. Jadilah tu. Okey lah kan. Faham. Kalau macam Hakim pula macam mana? Another favourite saya adalah watak Shazwan Zulkifli. Dia buat watak Jaki. Jaki. Dia actually dia membawa warna dalam jalan cerita tu. So that dia tak adalah like serious lalu ataupun dia ada something lah yang membawa dia blend kat cerita tu. Dia tak terlampau action, dia tak terlampau sedih. So dia tengah-tengah. Yes, Faham. Lagi satu karakter saya suka dalam tu Blood Brothers ni, Abang Syam. Karakter Abang Syam. Abang Syam ya. Kan Abang Syam tu. Itu plot twist tu. So dia dengan dia punya jambang kan apa semua kan. So cara dia beraksi, cara dia tembak, cara dia apa semua. Kita nampak, wih. Dia ni is a fighter. Betul. Dia memang dia punya koreograf memang cantik kan. Bukan sengaja dibuat-buat kan. Kita nampak dia punya seni tu kat situ betul lah. Yalah tu. Daripada segi dia punya fighting scene lawan dia apa semua kan. Kita nampak perbezaan lah. Standard international standard lah. Yalah. Mungkin lepas daripada tayangan ni ada netizen keluarkan statement ke kenapa filem-filem kat Malaysia ni dah macam mula menggunakan orang kata bahasa-bahasa kesat. Mungkin kita nampak hari tu ada perkataan bodoh, sial, bangsat macam tu lah maksudnya. So apa pandangan Cik Zarin sendiri pasal isu-isu itu? Mungkin dia tak berlaku sekarang tapi nanti. Dia daripada segi bahasa ni kita tak boleh nafikan lah. Bahasa-bahasa tu memang ada digunakan. Bila time marah, bila diorang tengah marah tu takkan dia nak cakap baik-baik. Mesti dah ada cakap yang tak elok. Mesti dah cakap benda yang tak elok kan. So dia mesti menjiwai sesuatu watak tu. Tapi pada saya macam dia gunakan perkataan sial tu dan sebagainya tu, itu bukan benda yang mencarut. Kan. So jadi benda-benda ni lagipun lembaga penyelesaian filem telah buat dia ni kerja. I see. Maksudnya lapisan telah dibuat kan. Okay. So jadi grading telah diberi kan untuk penonton tengok macam mana kan. So pihak yang berkuasa telah menilai lah sesuatu filem tu. So jadi bila penilaian tu dah buat, guideline tu dia dah patuh. So jadi saya rasa tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Because dia ada bagi kategori. Kalau macam kategori ni tak silap saya 16 dia dapat. Kalau tak silap saya dia dapat 16. So 16 ni dia punya penonton audience dah lebih matured. Dia bukan kanak-kanak dan sebagainya kan. So jadi perkataan-perkataan tu pada saya yang dah matured ni biasa. Kalau kita nak compare kan daripada filem-filem luar negara, lagi yang mencarut-carut macam-macam apa kan. Lagi tak elok kan. So jadi ini saya acceptable. Lembaga penapisan filem telah melaksanakan kerja dengan baik. Tadi kita dah tanya Cik Zarin kan. Hakim rasa as a orang biasa, ada tak macam Hakim sendiri rasa macam babak ni tak payah ada kot. Macam terlalu banyak je, macam lama sangat je cerita ni lah. Mungkin Hakim boleh share. So far saya layan je. Saya memang puas hati. Semua baloi lah. Kita tengok tu pun okey lah. Kita dah nak ke hujung rancangan. So mungkinlah Cik Zarin boleh ceritakan ataupun macam bagi pendapat dan cadangan. Kalau contoh selain Blood Brothers, macam mana filem-filem yang lain nak ke peringkat pasaran antarabangsa? Okey. Dia sebenarnya seharusnya filem-filem kita ni mesti jadi juara dulu di negara sendiri. Betul. Oleh kerana apabila kita ni nak jual filem kita di peringkat antarabangsa, pertama sekali diorang akan tanya berapa kutipan box office dalam negara sendiri. Itu dia akan soal. Dia akan soal kita dulu. So jadi kalau kita punya kutipan dekat negara kita sendiri tidak memberansangkan, so jadi dia punya benchmark tu kira kurang lah. Dia punya point tu kira kurang lah kan. Tapi kalau kita punya dapat kutipan box office dan kita boleh bangga, dan diorang sendiri akan cari
Bukan kita nak pergi jual, diorang akan cari kita. Salah satu contoh macam filem yang sebelum ni, Mak Kilau kan. Mak Kilau. Everybody talking about Mak Kilau. Sampai internationally talking about Mak Kilau. Kan? Sama juga. Kalau filem kita bagus, meletup dekat pasaran kita sendiri, automatically diorang akan cari. So itu formula yang paling senang sekali kan. Kena bagus dekat tempat sendiri atau baru boleh pergi dekat luar negara. I see. Snap preview. Snap preview tu mungkin ada yang tak tahu. Apa dia tu, Cik Nazri? Okey, dia biasanya kadang-kadang pawagam ni kita tengok sekiranya sambutan tu daripada peringkat awal telah dapat sambutan daripada penonton dia akan buka hall tu awal. Maksudnya advance booking. Mungkin sehari sebelum. Selalunya tayangan akan bermula pada hari Khamis. Setiap hari Khamis setiap hari Khamis. Setiap hari Khamis. Tiap-tiap minggu hari Khamis. Masa tayangan akan tukarlah. Cerita tukar apa semua. Tapi dia akan tayang pada hari Rabu. Daripada awal. Sehari awal. Faham. So ini yang buat advance booking awal-awal yang memang early bird lah orang kata. Early bird yang betul-betul support filem Malaysia kan. Kebanyakannya semua akan tengok awal. Faham. So jadi dia yang terawal tengok. So jadi barulah shock sikit kan. Kita dah tengok awal. So barulah dia dengar. Bila dia cerita dengan kawan yang belum tengok tu dengar je kan. Tak syok tak thrill lah kan. Kita pun kena tengok. Baru kita boleh cerita benda yang sama kan. So kalau dia nak komen pun, pergilah tengok dulu barulah komen. So janganlah tak tengok. Dia tengok trailer je, lepas tu dia nak komen. Dia tak bagus. Dia tak best lah kan. Betul. Ni ada separuh netizen kadang-kadang tengok trailer je, lepas tu dia dah komen dah. Macam dia dah tengok satu filem semua. Tak boleh kan. Belanja sikit duit, pergi tengok dekat program tu. Lepas tu baru komen. Betul. Komen bagi fair komen. Kan? Betul tu. Macam saya kan, kalau saya nak tengok movie ataupun apa-apa filem kan, saya akan tengok poster. Kalau macam ada poster tu yang cantik, saya baru pergi. Kalau tak cantik, saya tak pergi. Tapi sebabkan Blood Brothers ni, dia punya poster dia macam menarik perhatian saya. Dia macam apa benda yang ditayangkan ni kan. Apa Blood Brothers, ramai sangat ke brothers dia. Bila dah tengok baru saya faham. Macam saya lebih tengok kepada cast. Pelakon dia siapa kan. Yang mana saya minat, saya akan pergilah. Dia bayar sikit kan. Bayar sikit lah. Yang mana saya tak minat tak lah. Yang ni pelakon macam apa kan. Yang mana saya minat, saya pergi lah. Atau cerita dia macam mana. Tapi kebanyakannya sekarang penonton, dia banyak review lebih kepada media sosial. Kalau media sosial komen bagus saja cerita tu kan. Barulah berpusu-pusu tengok. Lepas tu dia tambah lagi komen tu kan. Barulah meletup lah filem tu. Saya rasa tu cukup lah untuk hari ni. Okay, panel 1 dan panel kedua. Okay, jadi mungkin ada kata-kata yang terakhir daripada Cik Zahrin sendiri dan Hakim. Okay, saya wakil daripada Persatuan Penerbit Filem Malaysia kan. Saya mengharapkan penonton-penonton yang support lah filem tempatan. Betul. Karya-karya tempatan apa semua, itu penting lah. Kan, kalau tanpa penonton Malaysia yang support, siapa lagi nak support? Siapa lagi nak support? Lokal. Kerana apabila kita support filem lokal ni, sebenarnya dalam masa yang sama kita memberi peluang pekerjaan kepada lokal. Betul. So itu dia kan. Kita bukan, kalau kita support filem international ni, basically duit Malaysia ni yang keluar ke sana lah. Keluar negara. So support lah filem tempatan. Itu bukan cerita rompak. Bukan cerita rompak. Bukan cerita. Pasti bukan cerita rompak. Pasti bukan cerita rompak. Support filem tempatan. So Hakim pula ada last word sebelum kita okay. So korang jangan lepaskan peluang saksikan cerita ni. Sebab banyak info ataupun nilai-nilai yang korang boleh terapkan actually. So supportlah filem Malaysia, filem tempatan, dan hargailah karya diorang. Okey, dan itu sahaja daripada kami. Dan mungkin kita akan berjumpa lagi ke episod akan datang. Mungkin kita akan review lagi filem-filem yang seterusnya. Sekian, terima kasih.